Janganlah pula kau sembang dekat nak cuti baru kau nak solat. Itu menjejaskan. Masa maghrib tu singkat. Jadi masa maghrib tak pernah orang cuti. Sama ada itu India ke, pengarah Cina ke, pengarah Melayu, pengarah Bengali ke, semua patuh kepada masa. Faham. Jadi time management tu kita kena pandai. Semua orang boleh sembahyang, tak ada satu pun pengarah yang kata jangan sembahyang. Tak ada. Tak ada. Kalau ada, saya yang orang bersama yang akan terjahkan dia. Projek Solo. Hai, Assalamualaikum semua. Apa khabar? Terima kasih bersama Projek Solo. Dan hari ini Projek Solo tidak kesorangan, bersama Abang Mat. Abang Mat, apa khabar Abang Mat? Baik, sihat, alhamdulillah. Alhamdulillah. Jadi hari ini berkesempatan jumpa dengan Abang Mat yang tidak asing lagi di dalam bidang industri kreatif. Jadi hari ini kita cerita sikitlah pasal isu semasa yang boleh kita kongsikan. Jadi Abang Mat, ketika PKP ni, ada tak dengar aduan-aduan daripada pekerja-pekerja industri yang mengadu dekat FDAM dan sebagainya? Boleh ceritakan sikit? Boleh. Sejak 18 bulan, sejak 18 Mac bila deklarasi MCO tu diadakan, dia kata dalam 2 hari lagi, kita rasa dunia ni kelam. Kenapa kelam? Dunia ni kelam kepada pekerja-pekerja industri. Mereka tidak bersedia. Mereka terperangkap. Adanya setengah tu tengah syuting. Tiba-tiba nak diberhentikan dengan tiba-tiba dalam 2 hari 24 jam notis. Itu kita rasa, itulah kita rasa kecamukan pemikiran ya, pekerja-pekerja dan juga yang lain-lain. Kenapa tidak? Mereka tidak bersedia. Bersedia dalam segi kewangan, bersedia dalam segi mental, bersedia dalam segi emosi. Dan ketiga-tiga elemen ini sangat penting dalam kehidupan seorang manusia. Okey, pertamanya kewangan. Mereka tidak dapat duit seperti apa yang mereka patut dapat. Tengah syuting, patutnya dapat bayaran tu dalam 3-4 hari kita dapat. Atau lepas syuting dia dapat, tak dapat. Atau punya setengah tu baru sign kontrak, baru nak mula syuting, baru nak dapat duit, tak dapat. Inilah dilemanya. Dilema kepada penggiat-penggiat seni kita, sebab penggiat seni kita ni ialah dah menjadikan satu amalan pada mereka. Mereka tak pernah menyimpan. Dia menyimpan. 80% tidak menyimpan. Makna menyimpan tu makna dapat duit menyimpan untuk esok, lusa dan lain-lain lagi. Dapat duit hari ni kita belanja untuk keluarga dan lain-lain lagi. Kemudian terusnya mendapat. Terusnya dapat dan terusnya dapat. Kena berjimat cermat. Tidak ada. Tidak ada. Jadi bila bencana ini tiba, dah tentulah mereka sangat tersepit. Dan setiap pagi saya bangun, saya celik, tengok mesej sehinggalah malam. Itulah saya yang dia bertanya. Bang, kami tak kerja, tak ada duit, macam mana bang? Kan bang, saya tak ada duit, macam mana kerja ni, barang dapur, apa semua. Begitulah berlarutan hingga 2 minggu. Sebagai seorang manusia, sebagai seorang pemimpin, walaupun mereka tu secara langsungnya tidak berkait rapat dengan saya hanya menjaga high level pengarah. Tapi oleh kerana kru ni, tanpa kru siapalah pengarah? Betul. Tanpa pengarah, kru boleh jalan. Tapi tanpa kru, pengarah tak ada jalan. Betul. Right? Ada yang saya jumpa Pak Mat, kadang-kadang dia orang terpaksa struggle atau terpaksa mencari jalan keluar, dan ada yang kawan-kawan saya terpaksa berniaga. Saya cakap dengan dia orang, kita MCO ni kita dah tahu tidak ketentuan, uncertainty kita rasa. Melihat keadaan, melihat senario ataupun latar landscape yang ada ketika ini, iaitu ekosistem kita rasa ruang untuk kita memberi ketetapan masa bila kita boleh kerja tu sangat tipis. So apa yang kita harus buat, kita mesti diversify kan. Kita berbanyakkan sumber yang lain. Umpamanya kalau ada isteri yang boleh buat kuih, kek dan sebagainya kan, betul, teruskan. Kalau kamu boleh menghantar barang, teruskan buat barang. Jadi banyaklah pengantar barang kita terdiri daripada penggiat-penggiat seni dan juga isteri-isteri yang buat kuih, pergi online dan lagi. Saya kata insyaAllah bolehlah mereka menapas kerja. Walaupun tidak seperti dulu momentumnya, itu kita kenal. Dan hari ke hari, kamu tahu lah bila orang ni dalam industri dan 2 benda yang kita masuk tak boleh keluar. Satu dalam sini, satu lagi dalam kubur. Right? Kan? Betul. Kita tak boleh keluar.
Bila masuk terjebak tak boleh keluar. So jadi mereka ada tanda tangan ni kontrak-kontrak dan lain-lain, mereka perlu bekerja. Okey, jadi kesungguhan mereka untuk bekerja ketika ini seperti runner dan lain-lain itu tidaklah kata orang sebati. Dia perlu kerja hakikinya. Kerja hakikinya itu. So sekarang ini mereka dah mula lega bila kita dapat announcement diumumkan bahawa 9 bulan ni boleh syuting. Jadi mereka boleh lihat dia. Saya yang kesian tu pada hari raya tu. Ya, betul. Hari raya dulu anak-anak kita, anak-anak depa tu, anak dia orang tu, mana tahu bapa ada duit tidak duit. Mereka memerlukan baju baru. Sedangkan di mereka tak apa, tak baju baru. Anak-anak dia tu. Suasana raya dah lah macam tu terkepung. Baju pun tak ada. Kuih pun tak ada. Ya. Ini yang saya fikirkan. Jadi kami telah melancarkan tabung. Finas juga telah melancarkan tabung. Tapi ada setengah tu bekalan-bekalan semua disediakan. InsyaAllah semua penggiat-penggiat sini dapat bekalan daripada persatuan masing-masing, iaitu Profima pun yang mengeluarkan bekalan lebih kurang dalam 20,000 bekalan. Betul. Untuk ambil di sana, ambil sini. Dan kita bekalan-bekalan kita bagi cash RM200. Tiada seorang tak punya memerlukan lah. Tapi insyaAllah kita dapatlah bantu tu, alhamdulillah setakat ini. Walaupun tidak banyak, kurang-kurangnya bernafas. Jadi bila keadaan pulih seperti apa yang telah diumumkan oleh kerajaan, kita harap mereka pada mula saat ini berhati-hatilah dengan kewangan. Ya, bila ada tu, kalau ada RM10 simpanlah RM1. Kena sentiasa beringat. Kita tak tahu apa akan terjadi masa depan kita. Kita ingat kita bukan keseorang, anak kita ada anak-anak, kita ada keluarga. Betul. Kalau kita seorang tak apa. Ya, kita ada keluarga. Itu yang saya pesankan pada semua penggiat sini. Tak kata kamu seorang pelakon ke apa ke. Mesti bersedia dari sekarang berjimat termat. Inilah erti hidupnya sebenarnya. Ini saya nak sentuh sikit lah pasal ada seorang artis ni yang telah memuat naik ataupun telah menceritakan, mengatakan bahawa pekerja-pekerja industri tak perlulah bekerja, dia cari kerja lain. Ada wajar ke kita di dalam sebegini mengeluarkan perkataan-perkataan sebegitu, Pak Abang? Sebenarnya itu dia tu kawan kita. Dia tu sakit. So kita anggap dia tu sakit. Sakit minda. Ramai orang yang sakit minda tapi tidak keluarkan, tidak melahirkan kata-kata begitu. Dia tu salah seorang. Jadi sekarang dia terlibat dalam tabligh dan lain-lain itu hak dia. Tetapi setiap pekerjaan nawaitunya suci dan bersih. Kalau tidak ada nawaitunya bersih, maka kerja-kerja itu dah haram. Emah kamu jadi tok imam sendiri pun, kalau nawaitu tu kamu tidak betul, kamu tergelincir daripada jadi imam tu. Ini kan pula seni. Kamu tahu tak, kerja sini tu adalah kerja yang cukup amanah, yang cukup beribadah. Mereka adalah pendakwah sebenarnya. Kalau kamu melihat, bila kamu berlakon, kamu melihat sebuah drama tu, kalau ada kesalahan, ada pengisafan, ada kemaafan dalam diri seorang pelakon tu, dari seorang penonton, bila tengok, ya Allah, aku dah buat salah macam ni. Ya Allah, aku tak nak buat macam ni. Ya Allah, aku dah banyak dosa. Beginilah akibatnya. Bila dia tengok impak di situ, dia menjadi kesalahan, itulah pahala dunia akhirat. Betul. Ada moralnya. Itulah ibadahnya. Itulah dakwahnya. Okey. Saya melihat, kenapa tidak? Kita setiap kali kita syuting, pukul 7 sehingga pukul 8, semua kita padam lampu dan ada masa kita untuk bersolat, sama ada bersendiri ataupun berjemaah. Terpulang pada individu. Janganlah pula kau sembang dekat nak syuting baru kau nak solat. Itu menjejaskan. Masa maghrib tu singkat. Jadi masa maghrib tak pernah orang syuting. Sama ada itu India ke, pengarah Cina ke, pengarah Melayu, pengarah Bengali ke, semua patuh kepada masa. Faham. Jadi time management tu kita kena pandai. Semua orang boleh sembahyang, tak ada satu pun pengarah yang kata jangan sembahyang. Tak ada. Tak ada. Kalau ada, saya yang orang bersama yang akan terjahkan dia. Tak ada. Tapi management masa tu kenalah tentu. Ni tengah syuting kau lari pergi sembahyang buat apa? Masa dia kata rest tu darilah 5 minit pergilah sembahyang. Takkan sanjanglah kau wirid dah ratib semua dah sampai 1 jam. Okey, ni masa kerja. Kan? Apa yang boleh buat kita buat. Sedekah ringkasnya. Itu fardu kita buat mengikutkan fardu. Itu boleh, tapi saranan daripada artis tu kita rasa agak tak kena, kita anggap sebagai mental disturbance. Ni. Mental dia disturb. Dan memang tak sesuai dan tak kena dan kita tahu dia siapa. Tapi mungkin ketika dia kerja dulu dia pernah lalui itulah. Dia pernah lalui zaman-zaman jahiliah tu. Okay? Di mana direktor Tan Hala itu tak kala minum lah apa semua tu ada dulu. Tapi sekarang sudah tak ada. Jadi mungkin
dia melihat dalam sudut itu satu ketika dulu. Tapi jangan dia mencambah dan mencampak idea itu kepada semua artis ataupun pegawai seni. Itu adalah salah. Itu adalah benda yang terpinggir. Itu benda-benda yang terpinggir. So, janganlah kita ambil kisah sangat dengan dia. Kita anggap bahawa dia tu jiwanya kacau. Okey, Muhammad nak ucap apa-apa? Sebenarnya hari raya ni. Sebenarnya ucapkan selamat hari raya dan maaf zahir batin. Saya mengambil kesempatan ini untuk memberi penerangan sikit bahawa sekiranya kita pergi syuting, kita jaga keselamatan sendiri. Kita jaga kita. Tak perlulah kita jangan mengikut orang. Orang tak perlu paksa kita. Kita jaga kesihatan kita. Tak perlu kata yang ni salah, tak ada. Ya, kalau kau tak buat, itu adalah makna salah. Jaga segala-galanya, basuh tangan, cucikan badan, segala-galanya bersih. Ya, di sekitaran kita pun bersih. Sebab apa? Penyakit tu datang bukan untuk siapa, untuk kita. Kita kena penyakit, orang lain tak kena. Sebab apa? Kita tidak mengikut SOP yang telah ditetapkan. So, selamat bekerja, selamat maju jaya dan senyum selalu. Okey, jadi baik, itulah dia penerangan daripada Abang Mat kita berkenaan isu-isu semasa di dalam industri ini. Itu saja, kita jumpa lagi. Assalamualaikum. Bye-bye.